Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid Ustazah? Okey, bagi meneruskan pelajaran kita pada hari ini iaitu hari Rabu 16 hari bulan 6 tahun 2021, pelajaran fiqh. Pelajaran fiqh. Okey, memandangkan sekolah kita masih belum boleh dibuka, jadi kita terpaksa meneruskan pelajaran kita secara dalam talian. Apapun, Ustazah harap semua murid-murid bersedia ya dengan pelajaran yang Ustazah akan ajarkan pada sepanjang PKP ini. Okey, untuk hari Rabu pelajaran fiqh. Jadi, dah sedia ke dengan buku? Okey, Ustazah harap semua murid-murid dah bersedia untuk meneruskan pelajaran kita pada hari ini. Okey, buku teks fiqh. Buka muka surat 14. Buku teks fiqh muka surat 14. Okey, kalau dah bersedia, kita teruskan ya. Okey, tajuk yang kita akan belajar pada hari ini, pelajaran yang ketiga ialah tajuk dia bahagian air. Bahagian air. Okey, kita nak tengok pula apa yang bahagian-bahagian air tu. Tengok anak panah yang saya dah tunjukkan ni. Bahagian-bahagian air. Bahagian-bahagian air. Okey. Sebelum kita sebut tu, kita kira ada berapa bahagian air. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Berapa bahagian air? 5. Bahagian-bahagian air ada 5. Okey. Sekarang kita nak sebut pula nama-nama bahagian air tu. Okey, yang pertama ikut saya sebut boleh. Yang pertama, air mutlak. Yang pertama, air mutlak. Okey, yang kedua, air musyammas. Yang kedua, air musyammas. Okey, yang ketiga, air mustakmal. Yang ketiga, air mustakmal. Yang keempat, air mutan najis. Yang keempat, air mutan najis. Dan yang last sekali, yang kelima, air muqayyad. Air muqayyad. Okey, kita ulang balik sekali lagi boleh? Yang pertama, air mutlak. Kedua, air musyammas. Ketiga, air mustakmal. Keempat, air mutan najis. Dan yang kelima, air muqayyad. Jadi saya harap semua murid-murid boleh sebut dan ingat ya berapa bahagian-bahagian air ni. Okey, seterusnya hari ni saya nak ajar satu jenis je air, itu air mutlak. Bahagian yang lain tu air musyammas, mustakmal, mutanajis, muqayyad saya akan ajar pada siri yang akan datang. Hari ni saya nak perkenalkan mengenai air mutlak sahaja. Okey, kita nak tengok pengertian air mutlak. Pengertian air mutlak. Okey, apa pengertian air mutlak? Tengok anak panah yang saya tunjukkan. Arti air mutlak ialah air yang suci lagi menyucikan. Air yang suci lagi menyucikan. Maknanya air mutlak ni kita boleh suci. Dia dah suci dah. Tapi dia dah suci dah dan dia boleh menyucikan pula. Okay, maknanya kita boleh gunakan untuk buat ibadah. Contoh kita nak ambil wuduk. Boleh ya? Okey. Saya ulang balik. Arti air mutlak, air yang suci lagi menyucikan. Air itu dah suci. Kemudian dia boleh menyucikan. Okay, itu pengertian air mutlak. Okay, seterusnya kita nak pergi pula pada bahagian air mutlak. Buka muka surat 15. Muka surat 15. Okay, kita nak tengok pula. Tengok anak panah yang saya tunjukkan ni. Jenis-jenis air mutlak. Jenis-jenis air mutlak. Tadi kita dah tengok dah bahagian air. Ada 5. Okey, kita nak belajar hari ni air mutlak je. Jenis-jenis air mutlak. Ada berapa jenis air mutlak? Okey, cuba kita kira sama-sama dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey.
Jenis-jenis air mutlak semuanya ada 8. Air mutlak ada 8. Okey, sekarang kita nak tengok nama-nama air mutlak pula. Jenis-jenis air mutlak. Tengok yang pertama. Yang saya tunjukkan dengan anak-anak panah tu. Air mata air. Air mata air. Apa dia air mata air ni? Air mata air ialah air yang kita boleh dapat kalau kita korek tanah tu dalam-dalam. Bukan sekat 1 kaki, 2 kaki, tak boleh. Dia kena betul-betul dalam, keluar air, mata air. Tu boleh kita gunakan untuk bersuci. Dinamakan dia bahagian air mutlak. Kita kena korek betul-betul dalam, baru keluar air mata air. Okey, dia air yang suci lagi menyucikan. Itu yang pertama ya. Okey, yang kedua, air laut. Okey, air laut ni saya rasa semua dah kenal kan. Air laut ni kita boleh gunakan untuk berwuduk dan beribadah yang lain ya. Buat ibadah. Okey, air laut ni semua dah kenal. Jadi, dia juga daripada air mutlak. Seterusnya, yang ketiga, air sungai. Air sungai juga jenis air mutlak. Dia lebih kurang je dengan air laut. Cuma air laut tempat dia macam luas kan. Okey, air dia memang luas. Tetapi air sungai ni air yang selalunya biasanya di dalam hutan, ada batu-batu kan. Itu juga daripada air mutlak. Air sungai pun daripada air mutlak. Seterusnya yang keempat, air salji. Yang keempat, air salji. Air salji ni kat Malaysia tak adalah kan, sebab kita negara panas. Tak ada, dia air negara sejuk baru ada salji. Kalau kamu nak merasa air salji, kena pergilah luar negara kan. Okey, air salji ni pun boleh digunakan untuk berwuduk, untuk bersuci. Dia di dalam kategori air mutlak. Seterusnya, yang kelima, air hujan. Air hujan semua tahu, semua kenal kan. Siapa yang tak kenal air hujan? Angkat tangan, tengok. Semua kenal kan, air hujan ni dia turun daripada langit. Okey, air hujan juga boleh digunakan untuk berwuduk. Jenis air mutlak. Seterusnya, yang ke-6, air embun. Air embun ni hanya terdapat pada waktu pagi. Dekat daun-daun. Kalau kamu nak tengok dia, waktu pagi lepas main subuh tu, cuba kamu keluar tengok dekat daun-daun. Mesti ada. Dia macam titik-titik tu kan. Tu pun dia boleh digunakan untuk berwuduk. Kalau dah matahari dah terbit, dah tengah hari panas, memang tak ada dah lah air embun ni, sebab dia dah kering. Sebab dia kecil-kecil, dia punya air dia memang halus-halus je kan. Okey, kalau nak tengok waktu pagi subuh tu, lepas main subuh tu. Tu adalah air embun. Okey, tu pun boleh digunakan untuk bersuci, berwuduk Okey, tu jenis air mutlak. Seterusnya, yang ke-7, air paip. Ni semua tahulah. Dekat rumah kita masing-masing semuanya ada air paip. Okey, air paip juga ialah air mutlak. Boleh digunakan untuk bersuci. Dan yang last sekali, air perigi. Air perigi ni sama juga macam air mata air tadi. Air perigi ni biasanya dekat kampung-kampung lah ada. Dekat bandar memang tak ada lah kan. Kita kena korek dalam-dalam, macam saya cakap tadi, keluar air mata air, baru kita buat perigi. Tepi dia kita bina macam batu tu kan. Okey, rumah kampung, rumah datuk kita, rumah nenek kita adalah. Kalau sekarang ni tak tahulah sasah kan, tapi kalau dulu-dulu memang menggunakan air perigi lah untuk kegunaan harian. Okey, kita dah belajar ada berapa jenis air mutlak tadi? Ada 8 jenis air mutlak. Ada 8 jenis air mutlak. Saya dah ulang balik. Yang pertama, air mata air. Yang kedua, air laut. Yang ketiga, air sungai. Yang keempat, air salji. Yang kelima, air hujan. Yang keenam, air embun. Dan yang last sekali, yang ketujuh, air paip. Dan yang last sekali, air perigi. Okey, boleh dapat tak murid-murid? Saya tahu ulang balik. Air mata air, air laut, air sungai, air salji, air hujan, air embun, air paip dan air perigi. Jenis air mutlak ada 8. Jenis air mutlak ada 8. Bahagian air ada 5. Jangan keliru pula, jangan tertukar pula. Bahagian air tadi ada berapa? Ada 5. Apa dia? Cuba ulang balik.
Okay, yang pertama air mutlak, yang kedua air musyammas, yang ketiga air mustakmal, yang keempat air mutanajis dan yang kelima air muqayyad. Bahagian air ada 5, jenis air ada 8. Boleh Boleh dapat murid-murid? Saya harap semuanya faham dengan apa yang saya terangkan pada hari ini. Okey, saya rasa hanya setakat tu dulu pelajaran kita pada hari ini. Okey, sebelum saya tamatkan, saya nak kamu buat latihan pada buku aktiviti fiqh. Latihan dalam buku aktiviti fiqh pada muka surat 19 dan 19 dan 20 buku aktiviti fiqh, latihan pada muka surat 19 dan 20. Okey, sekian dulu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.